Apa yang Anda lakukan dengan emosi itu? Apa yang Anda lakukan dengan emosi itu? Adakah Anda bertindak balas? Ya, atau adakah Anda menekannya? Ya, adakah Anda berkata tidak, saya tidak akan memberikan pendapat saya atau berkata apa-apa lagi? Saya tahu ia tidak selesa, tetapi itulah pelawaan kepada kepimpinan yang bercelaruk. Daripada ketidakselesaan kita akan bertindak. Dari ketidakselesaan kita akan mula bertindak dan kita akan mula bersinar. Saya mahu Anda keluar dan mula bercakap dan mula mempersoalkan mengapa. Kenapa begitu? Di bawah piawaian hormat. Jika Anda pernah terpaksa menahan emosi untuk melakukannya, dan ini bukan dengan jemputan yang sekarang Anda akan berhujah, Anda akan melawan, tidak. Adakah Anda akan memberikan pandangan Anda? Ya. Dan dari perspektif ini, apa yang Anda akan lakukan ialah membuat suara Anda didengari. Kerana itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin huru-hara, agen huru-hara. Seorang pemimpin huru-hara melakukan itu. Dia bersuara, dia memberikan pendapatnya, pandangannya. Dia tidak berdiam diri, dia tidak mengikuti orang lain. Dia tidak meneruskan jalan yang sama. Dia tidak mula menjadi sama seperti orang lain. Okey? Kepimpinan bukan sekadar membuat keputusan. Ia juga tentang menyokong diri kita secara emosi dalam menghadapi perkara yang tidak dapat kita kawal. Orang yang paling bijak adalah orang yang tahu bagaimana menguruskan emosi mereka, bukan menindas mereka. Kerana emosi adalah apa yang memberi kehidupan intipatinya. Emosi adalah apa yang memberi inspirasi. Emosi adalah apa yang memberi harapan. Emosi adalah apa yang membuat perkara mula berlaku di luar kebiasaan. Jika kita adalah mesin yang tidak berasa seperti tiada apa-apa yang berlaku, pembangunan dan evolusi tidak akan sampai ke tahap seperti sekarang ini. Tetapi melalui emosi kita menjana harapan, kemarahan, kebencian, cinta, sokongan. Setiap perasaan ini, kebahagiaan, keikhlasan menjadikan kita berkembang lebih cepat. Kerana perkara luar biasa boleh mula berlaku dari emosi. Daripada emosi kecewa. Kebanyakan orang di luar sana secara umum menganggap kekecewaan sebagai sebuah dosa yang paling besar dan paling buruk yang boleh dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan mereka. Dan kemudian untuk mengelakkan kekecewaan selanjutnya, teka apa yang mereka lakukan, mereka berhenti mencuba, kita teruskan. Mereka berhenti mencuba dan kita menjadi semakin takut. Kami kembali dengan lebih ketakutan. Dan akhirnya kita berhenti mencuba. Anda harus sangat degil. Anda harus sangat bersemangat. Anda perlu merasa dan membiarkan diri Anda dinilai dengan niat untuk belajar dan memanfaatkannya. Setiap kali seseorang menilai saya atau bercakap tentang saya atau mahu menyakiti saya dengan komen mereka, saya melakukan dua perkara. Satu, saya biarkan dia bercakap dan mendengar pendapatnya dan saya segera mencipta salve mental. Apa yang awak beritahu, saya tidak mentakrifkan saya sama sekali. Itu sahaja. Dan saya mengambil peluang ini untuk belajar bagaimana fikirannya berfungsi. Baru-baru ini, seseorang dia memberitahu saya, Juan, terima kasih kepada perniagaan yang kami mulakan. Bayangkan 10 tahun yang lalu, kami memulakan perniagaan 10 tahun lalu, perniagaan gagal. Dan orang ini memberitahu saya percaya dia. Saya percaya fidelity. Dan saya membiarkan diri saya pergi. Dan hari ini hidup saya berakhir. Dan saya beritahu dia, tidak boleh, maksud saya. Tidak mungkin perniagaan mentakrifkan Anda 1 dan 2 itu seorang kanak-kanak terus hidup dalam diri Anda. Sebab saya faham anak tu cari salah orang sebab tak tahu. Tapi awak dah dewasa. Orang dewasa tetapi Anda kelihatan seperti kanak-kanak dalam tubuh orang dewasa. Saya tidak nampak sebab mengapa awak menilai saya. Saya bukan pemilik perniagaan itu.
Saya hanya melakukan perkara yang sama yang Anda lakukan dan itu sahaja. Semudah itu, dan perniagaan itu gagal, tetapi Anda yang mempromosikannya dan memberikannya kepadanya, sudah tentu saya lakukan, sudah tentu, ya saya setuju. Tetapi Anda tidak boleh menentukan atau Anda tidak boleh menunggu atau Anda tidak boleh memberikan tanggung jawab atas tindakan Anda kepada orang lain. Dan itu dipanggil watak. Itu namanya kematangan. Apabila tanggung jawab dengan baik-baik, tanggung jawab keputusan Anda, tanggung jawab untuk keputusan Anda terletak secara khusus dan hanya pada Anda dan Anda sentiasa melihatnya seperti itu dan bahawa Anda tidak mencari seseorang untuk dipersalahkan walaupun orang lain ingin mencederakan Anda, walaupun orang lain ingin menipu Anda atau jika mereka berkata sesuatu kepada Anda untuk membuat perkara itu berlaku. Hanya pada ketika itu di sana Anda akan dapat maju. Sementara itu, Anda akan bermain dengan nasib Anda. Anda akan mencari alasan terbaik untuk tidak bertindak. Saya tahu saudara yang berkata, "Bos, ini karena suami saya tidak dapat mencapai sesuatu. Ini karena istri saya, karena dia tidak membenarkan saya. Karena dia tidak membenarkan saya melakukan sesuatu. Jadi untuk membahagiakannya, saya memberitahunya, tidak, kemudian putuslah. Tidak, tetapi saya mencintainya, jadi berhenti mewajarkan diri Anda dan berhenti mengukur hidup Anda dengan keputusan orang lain. Dan jika Anda melakukan ini adalah karena alam bawah sadar bertindak sebagai pemimpin tersembunyi. Dan Anda mengulangi corak. Oleh itu Anda perlu menganalisisnya dengan teliti dari sudut terdalam yang pernah Anda dapat lakukan. Ini karena Anda mengulangi kitaran. Dan jangan jawab saya ini. Atau jawab saya dengan nombor 1. Hanya mereka yang ingin menjawab saya. Mengapa Anda terus-menerus mengulangi pola dan kitaran perilaku mereka yang selama ini Anda begitu banyak kritik dan cela? Atau mengapa Anda mengulangi kitaran ibu bapa dan datuk nenek Anda? Lihat ke belakang sedikit dan Anda sedar Anda mengulangi corak yang sama, menjana emosi yang sama, reaksi yang sama, dan hasil yang sama. Mereka yang mula membebaskan diri mereka secara perlahan-lahan daripada hubungan itu bukan kerana Anda tidak menghormati akar umbi Anda yang mendalam. Tidak, bukan itu maksudnya sama sekali. Ini tentang memahami perkara yang mengawal Anda sekarang, perkara yang mentakrifkan Anda sekarang. Dan ambil kawalan, berhenti bertindak secara autopilot. Kerana hari ini, daripada 100% perkara yang Anda lakukan, 95% daripadanya, mereka menggunakan autopilot. Ia bertindak balas terhadap apa sahaja yang berlaku. Kami bergerak ke hadapan dan seterusnya. Jadi, ia terlalu sukar, kuasa untuk bergerak ke hadapan dan dapat memahami bagaimana saya sebenarnya boleh mula mengambil tindakan. Jadi, berikut adalah 5 langkah praktikal bagaimana saya boleh mula menguruskan ketidaksedaran saya dengan lebih baik dan berkesan. Perkara pertama yang perlu saya lakukan ialah memerhati diri sendiri, tanpa menilai diri sendiri, tanpa menilai diri saya sama sekali. Berhenti mentafsir dan mula memerhati sahaja. Jangan risau tentang perasaan Anda atau di mana mereka merasakannya. Tidak, tidak, tidak. Saya mahu Anda bertanya kepada diri sendiri soalan sekarang. Mengapa saya berasa seperti ini? Di manakah saya merasakannya? Di mana dalam badan saya? Dan apakah cerita yang saya ceritakan kepada diri sendiri untuk membenarkan keterbatasan saya? Tuliskannya. Kenapa saya rasa begini? Di manakah saya merasakannya?
Dan cerita apa yang saya ceritakan kepada diri sendiri untuk membenarkan keterlaluan saya? Kerana semua yang Anda lakukan sekarang adalah untuk membenarkan kehidupan yang Anda tidak mau. Semudah itu. Selepas itu, Anda hanya perlu mendengar dengan teliti dan menikmati setiap detik pengalaman ini. Hindi kayo kena. Saya cuma nak awak dengar dengan teliti bunyi suara itu, suara yang mungkin membawa pelbagai makna dan emosi yang mendalam, dan saya harap awak dapat merasai setiap getaran dan nuansa yang terkandung di dalamnya. Anda perlu melakukan senaman. Jika Anda mau di akhir bab ini, saya hanya mahu Anda menganalisis dan Anda mendengar diri Anda dalam kesunyian. Harap-harap bila semua keadaan sudah menjadi sunyi sepi, sebelum Anda membuat keputusan untuk pergi berehat dan menenangkan diri, luangkanlah sedikit masa untuk benar-benar memerhatikan dan memahami dialog dalaman yang sedang berlaku di dalam fikiran Anda sendiri. Dan hadapi ketakutan. Saya mahu awak berhadapan dengannya. Cakap takut. Bercakap dengan suara itu. Tanpa penapisan bercakap terus. Dan saya sungguh takut mengecewakan orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai dalam hidup ini. Saya benar-benar takut untuk kekal berada di tempat saya sekarang ini. Saya takut kata-kata saya, apa yang saya katakan, satu hari nanti tidak menjadi kenyataan. Saya takut apa yang saya lakukan akan gagal. Saya takut mengambil risiko untuk memberikan hati saya kepada seseorang lagi dan tidak tahu sama ada ia akan berjaya pada akhirnya. Saya takut melepaskan apa yang saya ada hari ini untuk mencari dan pergi ke yang tidak diketahui dan tidak tahu sama ada ia akan benar-benar berkesan. Dan dengan mencari yang tidak diketahui, dengan menjadi huru-hara, saya kehilangan perkara paling berharga yang saya miliki hari ini. Saya mempunyai ketakutan seperti itu. Dan Anda akan mula bekerja dari bayang-bayang. Dan Anda akan dapat melihat dengan jelas aspek yang selama ini Anda tolak. Dan bahagian mana yang Anda nafikan, tetapi mengkritik orang lain. Semua yang Anda kritik adalah sesuatu yang Anda kekurangan juga. Ada harta, ada apa, semua yang Anda nilai dan tunjuk. Kerana apa yang Anda lihat pada orang lain itulah kekurangan Anda. Dan itulah yang Anda perlu kuatkan. Dan disitulah Anda bermula untuk melihat badan Anda dan untuk melihat pernafasan Anda. Saya akan mengesyorkan beberapa gelombang yang dipanggil gelombang beta. Kami bercakap tentang gelombang alfa, tetapi cari gelombang beta dan lakukan latihan ini dalam 5 langkah ini. Buatlah dengan menarik nafas dalam-dalam, tahan nafas Anda selama kira-kira 10 saat dan kemudian lepaskan. Dan Anda mula melakukan langkah-langkah itu. Adakah Anda memerhati diri sendiri? Kenapa saya rasa begini? Di mana saya rasa? Di bahagian mana pada badan saya? Dan apakah cerita yang saya ceritakan kepada diri sendiri untuk membenarkan sikap sederhana saya? Adakah Anda menunggu? Adakah Anda mendengar secara dalaman? Tiada suara yang bercakap. Secara dalaman Anda berdialog dengan suara itu, bercakap tentang ketakutan Anda. Anda mula melihat apa yang Anda tolak dari diri Anda. Apa yang Anda sembunyikan dari diri Anda. Dan Anda mula bernafas. Dan Anda mula menggantikan dalam badan dan pernafasan. Anda mula menggantikan suara itu. Suara itu yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan berjaya, bahwa ia tidak mungkin. Anda akan menggantikannya dengan suara sebenar Anda.
suara yang menyelesaikan segala-galanya. Pencarian mencapai segala-galanya. Pencarian menjadikan segala-galanya mungkin. Pencarian bersedia untuk mencoba 1000 kali. Karena sebagai pemimpin huru-hara, Anda mencari huru-hara. Awak bekerja di sana. Awak tinggal di sana. Ya, sebahagian daripada cerita Anda. Anda berhenti melarikan diri daripada huru-hara. Kerana jika Anda berada dalam keadaan huru-hara dalam hidup Anda, ini kerana Anda adalah orang yang berbeza. Anda seorang yang unik, yang melanggar semua standar. Dan dengan menjadi orang itu, Anda sudah pasti akan mengalami huru-hara dalam hidup Anda. Karena jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan berada di persidangan ini. Orang biasa sekarang sedang menunggu pesanan seterusnya. Dia menunggu hari berikutnya untuk melakukannya sekali lagi. Dan bukan hanya hidup pada hari lain, tetapi hidup pada hari yang sama. Hari yang sama melakukan perkara yang sama. Sebab ada orang yang dah hidup 10, 20, 30 tahun, tapi dah hidup hari yang sama setiap hari. Dan Anda adalah orang yang tidak selesa. Anda adalah orang yang sedang memecahkan standar. Anda adalah orang yang benar-benar memastikan setiap hari berbeza, sedang mencari alternatif, sedang meneroka kehidupan orang lain karena Anda mahu belajar daripada mereka. Dia mahu menyelesaikan masalah itu karena dia tahu bahwa apabila Anda menyelesaikan masalah orang lain, Anda sedang berusaha untuk diri sendiri secara dalaman. Itulah Anda. Itu awak. Mari kita maju ke hadapan sekarang. Dan mengapa hal itu sangat penting untuk kita ketahui dan pahami? Mengapa begitu penting untuk mula memimpin alam, tidak sedarkan diri kita sendiri dan menguasai sepenuhnya diri kita? Terima kasih kepada semua yang berhubung. Di sini Steve Ward berkata, "Hei, berasa takut dengan semua itu kerana tidak mampu, tetapi berasa takut tidak mengapa. Itu yang mengingatkan saya bahawa saya berada di tempat yang betul. Jika tidak ada ketakutan, maka ia tidak ada. Ketakutan adalah tanda bahawa Anda menjadi luar biasa." Betul tu, sangat baik. Tahniah kepada semua yang menyambung. Dari mana? Tulis kepada saya di sana. Dari mana, Juan? Saya berhubung. Apa yang berlaku apabila Anda tidak mengawal ketidaksadaran Anda? Apa yang berlaku? Siapa akan memberitahu Anda apa yang boleh hilang atau mungkin telah hilang tetapi Anda berada di sini hari ini dan itu mungkin tidak berlaku lagi? Itu kerja, itu satu proses sedikit demi sedikit. Soalan biasa. Juan, bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda membuatnya berfungsi? Karena saya melakukannya, saya mencubanya, dan ia tidak berkesan, itu tahapnya. Oke, ringkas. Proses. Ya, satu proses. Memahami bahwa proses itu mungkin mengambil masa selagi saya mengambil masa untuk menerimanya. Ini dia, tempo. Inilah yang saya akan lakukan. Mungkin ada lebih banyak peluang, mungkin ada lebih banyak pilihan, tetapi inilah yang saya akan lakukan. Tempo. Berapa lama selagi ia mengambil masa? Tetapi saya akan membuatnya berfungsi. Apabila Anda tidak menguruskan alam bawah sedar Anda membuat sambungan emosi dan kemudian Anda melakukan perkara secara autopilot. Dan ia banyak berlaku. Saya sangat suka contoh ini. Ini seperti apabila kecerdasan buatan mula bercakap dengan Anda. Anda sedar kan? Anda masih menyadarinya hari ini. Akan tiba masanya apabila ia tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi Anda masih perasan hari ini. Kami masih belum mencapai kapasiti kreatif seperti yang dilakukan oleh manusia dalam video. Tetapi ia akan datang. Ia berlaku seperti ini. Ia lock keluar Anda secara otomatik. Maksud saya mungkin terdapat video yang kabur, tetapi seseorang sedang berkomunikasi dan ia menarik perhatian Anda lebih daripada mungkin AI yang cuba menyampaikan mesej yang sama, tetapi ia melakukannya dalam nada yang berbeza, dengan suara yang berbeza, ia melakukannya, ia tidak bersambung, mesej tidak bersambung, intipati mesej itu hilang. Mungkin sebagai pengisi dan sebagai orang yang sinkronis, baik dia mendengar dan melayan.
Tetapi ia tidak akan sama. Ia tidak akan sama. Jadi kepada soalan ramai orang bertanya, ya hanya apabila Anda bercakap. Tidak, saya bergetar. Pak beritahu mereka saya bercakap dengan awak dari hati. Saya di sini bukan cuba menyembunyikan perasaan. Jelas sekali saya mahu Anda berhubung dengan saya. Jelas sekali saya mahu kita terbang bersama. Jelas sekali saya maksud Anda memahami apa yang saya lakukan dan bergetar pada frekuensi yang sama. Supaya apabila Anda bercakap dengan orang lain, Anda menghantar dengan cara yang sama. Itulah sebabnya ia adalah satu usaha untuk Anda memahami latar belakang apa yang dilakukan. Tetapi saya bercakap dengan Anda dari hati. Jadi apabila Anda tidak menyebabkan ketidaksadaran Anda, dan inilah jawapannya. Saya bekerja pada ketidaksadaran saya. Kerana ketidaksadaran saya membawa saya untuk melakukan proses berulang. Tindakan berulang secara fizikal. Ia dicerminkan secara luaran. Dan ia adalah sesuatu yang saya tidak dapat mengawal. Semakin sedar Anda bahawa semua keputusan yang Anda buat datang dari ketidaksadaran, semakin Anda menjadi pemimpin. Dan kemudian Anda mula bertindak dengan cara yang betul. Apabila Anda tidak melakukannya, Anda membuat keputusan secara reaktif dan bukannya secara strategik. Jadi disitulah konfrontasi dan masalah berlaku. Dan Anda terjebak dalam masalah yang apabila Anda sedar, Anda berkata, bagaimana saya boleh bertindak begitu? Saya tidak sedar, maaf. Anda tidak ada pilihan. Dan kemudian Anda mula mengulangi corak biasa secara otomatik. Saya tidak membenarkan tindakan buruk sesetengah orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ada sebuah frasa yang seringkali diucapkan dan memiliki makna yang dalam yang mengatakan akhirnya membenarkan cara yang telah ditempuh. Dan saya menggantikannya dengan yang berikut, cara yang mesti membawa Anda ke tujuan Anda tanpa menyakiti sesiapa, tanpa menjejaskan sesiapa. Sudah tentu Anda perlu mencuba cara yang berbeza. Sudah tentu Anda perlu mencari jalan kerana Anda perlu ke sana tidak kira apapun. Tetapi jika Anda mempengaruhi seseorang di sepanjang jalan, ia tidak penting apa yang Anda cari. Jika saya terpaksa memadam, memijak, atau mencederakan orang lain untuk mencapai matlamat saya, Anda bukanlah seorang pemimpin yang sebenar. Anda mungkin seorang diktator yang berkuasa penuh. Mari kita bergerak ke hadapan supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Apa yang saya beritahu Anda pada masa ini, kepimpinan yang sebenar dan berkesan, tidak bermula di dalam bilik mesyuarat semata-mata. Ia bermula apabila Anda duduk bersendirian dengan badai Anda sendiri. Bab ini adalah asas yang kukuh kepada kepimpinan yang jujur, matang, dan berperi kemanusiaan yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Bab ini didedikasikan sepenuhnya dan merupakan fasa yang sangat penting untuk mula sedar sepenuhnya akan segala sesuatu. Kami telah mentakrifkan dalam 6 bab yang lepas segala-galanya dan segala-galanya yang Anda perlukan sekarang untuk mula berubah, untuk memahami latar belakang kepimpinan yang bercelaru dengan tujuan itu. Dan kepimpinan yang bercelaru dengan tujuan tidak lebih daripada memahami bahawa setiap daripada kita adalah ejen dan kita boleh menjadi mereka yang bertindak atau mereka yang akhirnya hanya akan menjadi penyebut biasa. Kita telah melalui proses memecahkan sangkar yang kelihatan seperti emas itu. Kita telah memahami ketakutan dan saya tidak mahu Anda melepaskannya. Sebaliknya saya mahu Anda berjalan bersamanya. Kerana jika saya hanya menumpukan untuk menghapuskan ketakutan, untuk membuang semua ketakutan Anda, pada akhirnya ketakutan itulah yang mendefinisikan Anda dan yang mendorong Anda untuk mengambil langkah itu, lompatan itu, kerana Anda mahu berhenti merasakannya, tetapi ia juga yang Anda perlukan sebagai dinamit untuk mencapai segala yang Anda ingin capai. Kami juga telah melalui bab nombor 4 ini, ilusi kawalan, kerana kami diberitahu untuk masa yang lama bahawa lebih banyak kawalan yang Anda miliki, semakin berjaya Anda, dan Anda menyedari bahawa itu tidak berlaku.
Kami telah melalui kuasa keputusan radikal, kuasa untuk membuat keputusan radikal, dan kami bercakap tentang zon selesa. Dan dalam bab ini, kami secara muktamad mentakrifkan bagaimana dalam bab 7, apa yang anda perlu lakukan adalah mula memimpin dari alam bawah sedar, menguruskan kepimpinan anda dari bawah sedar. Jika anda suka bab 7, anda tidak boleh bayangkan apa yang akan berlaku pada bab seterusnya. Setiap daripada kita bekerja setiap hari untuk mencapai sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang dia tidak akan memaafkan Anda. Ada sesuatu yang berakhir setiap hari dan Anda tidak boleh menggantikannya. Dan tidak kira seberapa keras Anda mencuba, ia sebenarnya adalah sesuatu yang Anda hilang setiap hari. Oleh itu, Anda akan memberi tumpuan kepada cara Anda memanfaatkannya sepenuhnya. Dan itu bab 8, masa tidak boleh dirunding. Setiap bab ini secara intrinsik membawa jauh di dalam intipati kepimpinan yang huru-hara. Jemputan untuk berhenti menjadi biasa, menjadi celah yang dilalui seluruh dinding yang luas dan kukuh, pergi dan Anda memecahkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Jadilah celah itu, keluh kesah itu, dan idea itu seseorang perlu mengambil lompatan itu untuk mengambil risiko, untuk mengejar apa yang mereka sentiasa mahu lakukan. Apa gunanya mengumpul begitu banyak? Apa gunanya berusaha keras jika Anda tidak melakukan apa yang Anda suka? Saya tahu memang sukar untuk melepaskan, tetapi jemputan saya adalah untuk itu, supaya Anda melepaskan, supaya Anda menyerahkan diri kepada cita-cita Anda, kepada tujuan Anda, kepada hidup Anda. Apa yang benar-benar Anda mahu lakukan, apa yang Anda inginkan. Jika Anda berusaha untuk itu, saya pasti Anda akan dapat mencapai segalanya dalam hidup Anda. Dan jika itu tidak berlaku, tidak perlu risau. Anda melakukan apa yang Anda suka. Anda melakukan apa yang sebenarnya Anda datang ke sini. Saya suka ini. Ini membuatkan saya bangun pada pukul 4 pagi, 5 pagi, tidur hampir 2-3 jam. Saya suka ini. Ini yang mendefinisikan saya. Inilah yang saya mahu lakukan sepanjang hidup saya. Membantu orang, berkhidmat kepada mereka. Supaya suatu hari nanti seseorang berkata kepada saya, "Juan, terima kasih kerana suatu hari saya mendengar Anda." Saya masih ingat waktu itu sekitar pukul 10 malam. Mungkin 11, tetapi saya sedang mendengar Anda. Dan hari ini, terima kasih kepada itu saya mula berkembang. Saya mula mencubanya dengan bersungguh-sungguh. Dan saya mula melakukan saya tidak mula berunding. Kerana saya selalu berunding, saya selalu berkata mungkin ini tidak. Saya berkata ini adalah apa yang saya akan lakukan dan itu sahaja. Dan saya telah menemui banyak cerita seperti itu. Ramai orang yang saya lihat hari ini yang mungkin bercakap seperti saya. Dan itu baik. Bagi saya ia adalah pengiktirafan. Tetapi ia atas sebab yang mudah. Dan jika mereka terus melakukannya, itu kerana ia adalah apa yang mereka benar-benar cari untuk masa yang lama. Tetapi mereka tidak melakukannya kerana mereka tidak mempunyai dorongan itu. Mereka tidak mempunyai masa itu. Dan orang itu yang memberitahu Anda. Anda boleh melakukannya, Anda boleh melakukannya. Jangan takut kesakitan, ia adalah sekutu terbesar Anda, ia adalah kawan baik Anda. Jika Anda sedang merasakan kesakitan, itu kerana Anda sedang menjadi berbeza. Jika Anda sedang merasakan kesakitan, jika Anda sedang merasakan kritikan, ia mudah. Itu kerana Anda sedang keluar dari kelompok biasa. Tidak mahu dikritik, tidak mahu ditolak, jangan cari apa-apa. Tetapi jika Anda mencari, itu kerana ia ada dalam diri Anda. Pemimpin itu ada dalam diri Anda. Dan terpulang kepada Anda, sama ada Anda melihat kritikan sebagai sesuatu yang buruk, atau sebaliknya Anda berkata kepada diri sendiri, itulah yang saya cari. Kerana jika mereka mengkritik Anda, itu kerana Anda menjadi penting, dan dengan menjadi penting, Anda adalah orang yang akhirnya akan menentukan banyak perkara untuk mereka. Anda meletakkan diri Anda dalam fikiran mereka, dalam hati mereka. Itu semua tentangnya.
Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bab 7. Kawan-kawan, terima kasih banyak kerana menyertai saya sejauh ini. Terima kasih kerana berada di sini. Jangan lupa bahawa bab 29 dan bab 30 akan ditulis di kem tentera dari 29 Ogos hingga 1 September. Jika anda mendapati apa yang anda dengar selama ini berharga, anda tidak boleh membayangkan apa yang akan anda alami di kem ini. Jadualkan temu janji anda sekarang. Kami akan berada berhampiran Bogota, Colombia. Dari mana sahaja anda mendengar saya, tolonglah jika anda mendengar mesej ini melalui iPod, YouTube atau di mana-mana sahaja, datanglah dan bawa lebih ramai lagi bersama anda kerana saya pasti bahawa seorang manusia akan masuk dan keluar sebagai seorang adiwira, keluar sebagai seorang heroin, keluar sebagai seorang wanita luar biasa, keluar sebagai seorang lelaki yang tidak lagi menjadi pengikut dan mula menjadi pemimpin yang diperlukan oleh komuniti. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Jumpa awak. Awas, bab 8. Masa tidak boleh dirunding. Jika anda gas, jika anda suka itu, bab itu, tidak lupakan. Lihat, ada sesuatu yang saya betul-betul kaji dan sudah tiba masanya. Jadi, jumpa anda di sana kawan-kawan. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak mempunyai hari yang hebat, malam yang hebat dengan semua sikap, dengan semua kekuatan. Ini adalah Juan Jimenez, pencipta kemakmuran, kelimpahan dan kekayaan. Jumpa lagi. Jaga diri. Selamat tinggal.